Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Fiqh Ad'iyah wal Adhkar, fiqh berkenaan dengan doa-doa dan zikir. Muka surat 48 tu sebab saya tak tanda sebelum ni. Sebenarnya muka surat 48 tu perkara yang ke-6 tu di situ keutamaan dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam kitabnya kepada hamba-hambanya yang beriman agar memperbanyakkan zikir kepadanya. Tak kiralah dalam keadaan berdiri, duduk, baring, malam ke siang ke, di daratan, di lautan, ketika musafir ataupun ketika bermukim, waktu kaya maupun miskin, ketika sehat maupun sakit, dalam keadaan sendiri-sendiri, dalam keadaan apa ni kita kata rahsia, atau dalam keadaan terang-terangan, dan dalam semua keadaan. Lalu diberikan kepada mereka disebabkan oleh zikir yang mereka lakukan itu berupa ganjaran yang melimpah ruah, sangat besar ganjaran yang Allah sediakan, pahala yang begitu besar dan tempat kembali yang indah. Seperti mana Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 41 hingga 44. Maksudnya itulah ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira sampai pada ayat 44. Yang mana maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di sini sebenarnya kita tak dapat maklumat selepas ni. Kita akan nampaklah bahawa zikir yang sebanyak-banyak ni dalam pelbagai bentuk. Tidak semestinya zikir itu berlafaz saja, tidak. Itu asal. Itu kita selepas ni dia akan sebut. Dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Dialah Tuhan, dialah yang berselawat atas kamu dan malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan dia sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Salam penghormatan mereka pada hari berjumpa dengannya adalah salam. Salam penghormatan mereka pada hari berjumpa dengannya adalah salam, mana adalah kesejahteraan, dan dia menyiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Baik, dalam ayat ini ataupun pada ayat ini terdapat anjuran daripada Allah sendiri agar memperbanyakkan zikir kepadanya. Penjelasan apa yang didapatkan atas hal itu berupa pahala, mana kita kata hasil yang Allah beri adalah bentuk pahala yang sangat besar, kebaikan yang menyeluruh sifatnya. Jadi Allah berfirman juga dalam ayat tadilah, maknanya firman Allah yang berbunyi, yang bermaksud dialah yang berselawat atas kamu dan malaikatnya juga berselawat, itu merupakan sebesar-besar motivasi untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagus-bagus anjuran kepada hal itu, di mana Allah menyebut kamu, maka adalah kamu berzikir kepadanya. Ini serupa dengan firman Allah. Dia maksudnya begini dalam helaian selepas ni dia akan sebut apa maksud Allah berselawat, apa maksud malaikat berselawat, apa maksud dia. Selepas ni disebut. Demikian juga firman Allah yang lain yang maksudnya lebih kurang sama dengan yang tadi. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum
wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Sebagaimana kami utus di antara kamu rasul dari kalangan kamu sendiri, membacakan kepada kamu ayat-ayat kami, menyucikan kamu mana daripada dosa-dosa. Ni ilmu tazkiyah lah ni, tazkiyatun nafs. Mengajarkan kamu Alkitab, yakni Al-Quran ataupun wahyu, dan juga Al-Hikmah, kebijaksanaan. Jadi setengah ulama kata Al-Hikmah ni maknanya sunnah lah, hadis-hadis Nabi SAW. Dan mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu sebelum itu kamu tak tahu, khususnya yang berkait dengan maklumat-maklumat agama ataupun sesuatu yang Allah benci, kita tak tahu semuanya. Berzikirlah kepadaku, nescaya aku akan menyebut kamu, serta bersyukurlah kepadaku dan jangan ingkar perintahku. Jadi suatu balasan, sesuatu balasan itu dia sesuai dengan jenis perbuatan itu. Ini satu kaedah ni. Jadi balasan yang Allah, ganjaran yang Allah berikan kepada kita tu, dia bergantung tengok kepada amalan apa yang kita buat. Kalau amalan itu amalannya besar dalam pandangan agama, maka besarlah pahala dia. Kalau amalan tu amalan biasa yang tidak ditekankan sangat, amalan kecil-kecil lah kita kata, maka ganjaran itu juga kecil. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Sesiapa berzikir kepada Allah, barang siapa berzikir kepada Allah pada dirinya, mana dia berzikir sendirilah maksudnya. Ini bahasa Indonesia ni. Sesiapa yang berzikir kepada Allah, mana dia sendiri berzikirlah. Sebut nama Allah, sebut kita kata kebesaran Allah. Jadi Allah sendiri akan sebut, Allah akan sebut nama. Apa maksud Allah sebut tu dalam huraian selepas ni lah. Sesiapa berzikir kepada Allah di tengah khalayak manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutkannya di khalayak makhluknya yang lebih baik daripada manusia, yakni malaikat. Sebelum ni pun kita jumpa dah orang banyak berzikir ni, nama dia harum di kalangan malaikat di langit itu. Sedangkan orang yang lupa kepada Allah, nescaya Allah akan melupa. Allah tak peduli. Allah tak peduli ke dia. Semua ni isyarat kepada rahmat dan laknat Allah. Laknat ni mana Allah jauhkan daripada rahmat. Orang berzikir dapat rahmat Allah. Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat keberuntungan yang besar, dan dia akan dapat habuan yang sempurna berupa pemasyhuran nama dia oleh Allah kepada para malaikat. Allah masyhurkan nama orang berdoa ni di alam malakut itu, alam malaikat. Begitu juga selawat Allah atas mereka, yakni selawat Allah ni maksudnya rahmat Allah. Allah akan limpahkan kepada orang yang berzikir. Dan juga malaikat akan mendoakan rahmat kepada orang berzikir. Itu ana terus terjemah makna selawat dalam konteks Allah berselawat kepada kita, malaikat berselawat kepada kita. Dia walaupun zahirnya nampak kalimah selawat digunakan sama, tapi maksudnya tidak sama. Bila kata selawat Allah kepada kita, mana Allah limpahkan rahmat. Selawat malaikat pada kita, mana Allah doa kepada malaikat, doa kepada Allah untuk kita, doa kebaikan ya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang makna ayat itu, bahawa beliau berkata, ini kata Ibnu Abbas ni, dia kata apabila kamu melakukan hal itu, yakni memperbanyakkan zikir kepada Allah, pasti, anda terjemah pasti pasti Allah SWT akan berselawat kepada kamu, dan juga para malaikatnya akan berselawat kepada kamu. Kenapa hal selawat Allah kepada kita, apa maksud? Selawat malaikat kepada kita, apa maksud? Baik, selawat Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya yang disebutkan dalam ayat ini merupakan pujian Allah terhadap, pujian Allah kepada mereka, di mana Allah sebut pujian itu di khalayak tertinggi di sisi malaikat yang mulia lagi baik-baik, mana di langit tu. Langit itulah tempat tinggal malaikatnya. Sedangkan selawat malaikat atas orang yang berzikir bermakna malaikat mendoakan rahmat kepada Allah untuk orang yang berzikir, dan juga doa maghfirah untuk orang yang berzikir, seperti mana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 7 hingga 9. Boleh lihat sendiri, alladzina yahmiluna al-'arsy sampai kepada ayat 9 tu. Para malaikat membawa arasy, dan malaikat yang berada di sekitarnya bertasbih memuji Tuhan mereka, memuji Rabb mereka, dan beriman kepadanya.
serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka kata gini, ini para malaikat kata gini, wahai Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Berilah keampunan untuk orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta lindungilah mereka dari azab neraka yang bernyala-nyala itu. Wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke syurga-syurga Adn yang Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang-orang yang baik di antara bapa-bapa, yakni keturunan mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan-keturunan mereka yang jauh, yang sudah kita kata beranak pinak tu lah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lindungilah mereka dari keburukan-keburukan. Barang siapa terlindung dari keburukan pada hari itu, maka sesungguhnya Engkau telah merahmatinya. Dan itulah keberuntungan yang agung. Baik, cuba kita tengok di sini. Apa maksud ayat ini diberi huraian secara ringkas. Imam Bukhari telah menyebutkan dalam kitab sahihnya satu riwayat daripada Abul Aliyah rahimahullah, bahawa beliau berkata, membuat ulasanlah terhadap maksud firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dia kata begini, ayat itu bermaksud sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, dan berilah salam dengan sebenar-benarnya. Dia terjemah gitu. Dengan sebab dia taslima tu, kalau belajar bahasa Arab dia panggil maf'ul mutlaq lah, dia ada makna taukid. Wasallimu taslima, makna selawat tu bukan main-main, bersungguh-sungguh dengan faham maksud dia, dengan penuh semangat, itu makna taslima. Wa kallamallahu taklima itulah. Tu maknanya bercakap sungguh, tu bukan di sebalik tabir, bukan mana bercakap sungguh, bukan kata berperantara, tidak. Tu di khasiat maf'ul mutlaq itu. Baik, selawat Allah, ini ulasan. Selawat Allah adalah pujiannya atas beliau di hadapan para malaikat, sedangkan selawat para malaikat adalah doa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh rahmatnya kepada orang-orang yang banyak berzikir, pujiannya atas mereka dan doa malaikat untuk mereka, maka Allah mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Oleh kerana itulah Allah berfirman, Dialah yang berselawat ke atas kamu dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan pada cahaya. Setengah-setengah ulama sebut ayat-ayat ni lah. Dia kata kalau kita nak guna bahasa mudah, kita kata beginilah. Mana bila kita banyak berzikir kepada Allah, Allah akan lorongkan kita kepada kebaikan semuanya. Walaupun kadang-kadang kita buat tu kita tak sedar, tapi tak akan buat perkara tak baik. Itu maknanya seseorang yang banyak berzikir, dia sudah dapat hifzullah. Tidak ismatullah, tapi hifzullah. Ulama tak guna untuk orang lain. Ismah itu untuk Nabi ya. Tetapi kita dapat juga ciri-ciri itu yang disebut sebagai hifzullah, penjagaan dari sisi Allah akan dapat insya-Allah bagi orang yang berzikir kepada Allah. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan dan kesesatan menuju cahaya petunjuk dan keyakinan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, adalah Dia sangat penyayang terhadap orang-orang yang beriman, yakni di dunia dan akhirat. Adapun di dunia, sesungguhnya Allah telah menunjuki mereka pada kebenaran yang mereka tidak ketahui. Sebelum tu, masyarakat, kalau kita tengok masyarakat Arab lah sebelum Nabi jadi Nabi, sesak, tak tahu apa satu. Tawah pun dalam keadaan tidak berpakaian. Itulah ayatnya jahilnya. Padahal mereka sangka itulah ibadat. Buat tegak ibadat, tetapi dalam keadaan yang cukup memalukan. Bahkan dalam kitab disebut, kadal Rahikul Maktum pun dia ada sebut di peringkat awal tu. Mana perempuan tu, kalau kita bahasa kita learning jangan kita faham perempuan mana tuannya bawa tidak, dia pakai bikini. Itu disebut dalam kitab Ar-Rahikul Maktum, Syekh Safiyur Rahman itu. Itu dia sebut. Tapi ada terjemah kitab, dia terjemah banyak. Ada terjemah tu dia kata dia pakai pakaian cuma di kemaluan tu dia buka, dia silap terjemah. Oh parok terjemah tu. Nak kejut mana aku baca lain. Tengok rujuk semula tu dia silap padahal dia tutup situ. Dia lain dia buka. Mana di bahagian dada, di bahagian kemaluan tu dia tutup. Dan tu pun dia tawaf pada waktu malam perempuan sebab dia malu juga pakai yang gitu.
Tapi buatlah apa? Kerana dia anggap agama begitu. Tu maknanya teruk tu kita kata tu pengetahuan tentang ibadat haji tu. Apa sebab tak ada bimbingnya? Padahal tentu Nabi Ibrahim tidak ajar begitu. Tapi begitulah kesesatan. Jadi itu kebodohan tu. Jadi dengan terima agama ni, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Pusbuk Quran ni, kalau kita ikuti Quran ni, hayati dengan baik, amal Quran, dia bawa kita dalam kehidupan yang lebih betul, lebih lurus, lebih cemerlang. Baik. Allah SWT berfirman dia sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Kalau di dunia dulu Allah jaga dia. Jadi Allah beri kepada dia petunjuk sehingga dia tidak buat perkara yang menyalahi kehendak Allah. Memperlihatkan kepada mereka jalan yang menyimpang dari orang-orang yang selain mereka. Jadi maknanya Allah tunjuk pada dia jalan yang benar. Tak serupa dengan orang zaman dia sesat tu. Jadi dia nampak tu tak betul. Besar tu nikmat tu kita nampak tak betul tu, kita nampak memang tak betul. Dan kita berusaha nak menjauhi yang tak betul tu. Dan kita nampak hak benar tu memang benar. Dan kita boleh ikut yang benar tu. Allah beri rezeki untuk kita ikut yang benar. Itu satu nikmat besarlah. Dan orang yang kuat berzikir dia akan dapat perkara tu. Tak kira dia ni siapa. Sedangkan rahmat Allah terhadap mereka di akhirat, kalau di akhirat pula Allah beri kepada mereka keamanan, yakni keselamatan daripada al-faza'ul akbar, kejutan yang besar. Sebab di hari akhirat, salah satu nama hari akhirat ni al-faza'ul akbar. Itu salah satu nama hari akhirat. Manusia bila bangkit daripada kubur tu dia terkejut. Siapa dari riwayat kata dia paling ni tidak serupa tanah tempat kita pijak dulu ni. Sebab dari riwayat kata tanah pun agak warna merah sikit. Bukan tanah merah. Tanah tu warna merah. Lepas tu nampak lain tak ada, sebab dia tanah rata, tak ada bukit pun disebut di kawasan itulah. Sebelum mereka dikerah oleh malaikat supaya pergi ke satu tempat yang bernama mahsyar itu. Jadi hal tu dia panggil al-faza'ul akbar, kepanikan yang besar. Kepanikan yang besar tu mana al-faza'ul akbar, satu keadaan ataupun fenomena yang mengejutkan, luar biasa, terpinga-pinga. Dalam bangun tidak dalam keadaan berpakaian, rambut panjang, kuku panjang. Disebut Nabi kata akulah yang mula-mula diberikan pakaian. Allah juga memerintahkan para malaikatnya agar menyambut mereka dengan berita gembira dan keberuntungan yang berupa syurga dan keselamatan daripada neraka. Tidakkah yang demikian itu kerana kecintaan dan kasih sayangnya Allah terhadap mereka. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua termasuk dalam golongan yang dapat mahabbatullah itu. Kita harap begitulah. Jadi nak dapat hak tu, dia tak boleh duk harap gitu saja. Dia kena berzikir lah. Sebab tu anak duk sebut sama, Quran tu paling tinggi. Zikir dengan baca Quran tu paling tinggi. Nak banding dengan zikir-zikir Nabi ajar apa tu sebagai tambahan, pemangkin saja. Tu Imam Suyuti sebut dalam kitab dia tu Al-Itqan. Tak boleh lawan Quran dia kata. Hak Nabi sebut orang panggil wirid-wirid yang maksud pada Nabi tu tambahan. Jangan pula baca tu siapa tak baca Quran. Tu tak kena pula begitu. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat lain menjelaskan keutamaan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepadanya, menegaskan urusan mereka, meninggikan sebutan mereka dan menjelaskan keagungan pahala serta ganjaran mereka. Ini Allah sebut dalam ayat 35 suratul Ahzab yang bermaksud sesungguhnya laki-laki dan perempuan-perempuan yang Islam, laki-laki dan perempuan-perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan-perempuan yang tetap dalam ketaatan kepada Allah, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan-perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan-perempuan yang khusyuk. Khusyuk ni mana hati tu sentiasa ingat kepada Allah, tu mana khusyuk. Khusyuk ni dia berkait dengan hati. Kalau khuduk itu dia berkait dengan penampilan zahir. Dia panggil khuduk tu dalam istilah dia lah. Sebab tu masa sembahyang ni kena khusyuk dan khuduk. Khusyuk mana hati fokus kepada Allah, khuduk ni mana kita letak kedudukan fizikal seperti Nabi. Dan Nabi buat gini, kita buat gini juga. Nabi tunduk tengok tempat sujud, kita mana kedudukan fizikal tu kita cuba hampirkan kepada keadaan Nabi semasa salat. Tu. Jadi lagu mana Nabi buat tu, gitulah kita buat. Itu maksud khuduk secara
Zahir. Khusyuk ni melibatkan khusyuk hati. Baik, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan, khususnya dari sudut seks itu maksudnya. Dan juga laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah ni ayat ni kalau orang ngaji bahasa Arab, berapa baris tu baru nak jumpa apa ni, dia panggil jawab syarat itu. Sebut semua kebaikan itu, maka Allah telah menyiapkan untuk mereka keampunan dan pahala yang agung. Mana orang-orang yang buat perkara tadi, tak kira lelaki, tak kira perempuan, disebut beberapa baris tu dah, akhir sekali maka puak-puak inilah, golongan inilah, lelaki dan perempuan inilah yang mana Allah telah siapkan untuk mereka maghfirah dan juga pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Kalau tengok dalam tafsir, ini maknanya syurga lah. Syurga. Jadi Allah menyiapkan bagi dosa-dosa mereka berupa maaf dan keampunan. Jadi dosa-dosa mereka tu ni maksudnya dosa yang mereka tidak bertaubat. Bertaubat tu sesara lah. Ni di hari akhirat. Maknanya kalau ada dosa-dosa, Allah beri kemaafan, Allah beri keampunan. Sebab tu dalam kitab sebut apa maksud Allah maafkan, apa maksud Allah ampunkan dosa. Maknanya Allah delete dosa dia, tak ada. Tu kelebihan tu. Dah ni ulama kata nau'um minasyafa'ah. Ini satu macam syafaat daripada Allah. Bagi amal-amal soleh mereka pula, mereka akan dapat pahala yang besar dan tingkatan sangat tinggi dalam syurga. Masuk syurga pula bukan duduk lapis biasa ni, tidak. Atas syurga Firdaus bersama Nabi. Itu adalah kurniaan yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala manusia, tidak pernah didengar oleh telinga manusia, dan tidak pula terdetik dalam hati manusia. Dia pergi, Allah tempatkan mereka di satu tempat yang kita sebut sebagai Al-Jannah tu. Suasana yang ada yang melingkungi mereka dalam surga tu, hati mereka tak pernah pun terfikir dapat sebaik itu. Telinga mereka tak pernah dengar tu keadaan nikmat yang begitu rupa. Mata pun tak pernah tengok nikmat yang seperti itu. Mereka akan dapat. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, mereka lah orang-orang yang tidak tertandingi lagi, terdahulu kepada kebaikan, mendapatkan keberuntungan berupa tingkatan yang tinggi dan kedudukan yang paling atas. Mana orang yang kuat berzikir ni, mereka akan dapat kelebihan yang mana tidak boleh ditandingi oleh sesiapa. Tinggi sungguh kedudukan yang Allah letakkan mereka bagi muzakkir ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariq Makkah, famarra ala jabal yuqalu lahu Jumdan, faqala siru hadha Jumdan, sabaqa al-mufarridun, qalu wa ma al-mufarridun, qala adh-dhakiruna Allah katsiran wadh-dhakirat. Rasulullah ni kata Abu Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di jalan, salah satu jalan di Madinah. Lalu Nabi melalui dekat suatu bukit, yang mana bukit itu dikenali sebagai Bukit Jumdan. Bukit Jumdan. Nabi, Allah kata siru hadza Jumdan. Siru ni makna berjalanlah oleh kamu ke arah Jumdan. Jumdan ini itu maksud dianya. Telah unggul, berjalanlah, siru, berjalanlah ni ke Bukit Hamdan. Ini Bukit Hamdan, siru, berjalanlah kamu. Sabaqal mufarridun, maka golongan mufarridun hak mula-mula berjalan pergi, itu maksud dia. Telah unggul al-mufarridun, maknanya dia dulu yang berjalan pergi. Nabi sebut begitu. Sabaqal mufarridun, mana telah mendahului oleh al-mufarrid. Sabaqa ni telah mendahului al-mufarridun oleh orang-orang yang mufarridun. Sahabat tanya, apa itu maksud orang-orang mufarrid itu? Siapa dia yang dikatakan mufarridun? Sahabat pun tanya. Padahal bahasa Arab tu. Sebab kadang-kadang istilah tu dia maksudkan dengan makna ni. Padahal mufarrid ni orang-orang yang mengosongkan diri dia, orang-orang yang unggul, orang yang banyak buat kebaikan. Jadi itu terlalu umum tu maksud tu. Apa maksud mufarrid? Nabi kata az-zakirunallaha katsira, orang-orang yang banyak
orang-orang lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, wadzakirat, dan orang-orang perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Baik. Ini disebut sini Baik, seterusnya Rasulullah SAW telah menafsirkan al-mufarridun dengan erti laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Maknanya padahalnya asalnya tidak makna begitu. Ini salah satu makna yang telah diberi nilai tambah, seperti kata solat lah, ataupun dakwah dalam bahasa Arab ni ajak makan asalnya. Asal makna dia ajak makan, itu termasuk dakwah. Kalimah asal dia. Tapi bila Nabi mari, Nabi ajak dakwah ni, kalau waktu ajak makan untuk fizikal, ni ajak supaya kita memenuhi rohani kita dengan nikmat-nikmat dan makan ni. Apa dia agama tu lah. Dakwah tu sebab solat lah asal bahasa Arab, mana doa. Tapi Nabi angkat maknanya solat ni seperti kita amalan bermula dengan takbiratul ihram sampai salat. Hak ni pun begitulah juga. Tak kira orang Arab tak tahu mufarridun apa. Nah, daripada farrada yufarridu apa ni tu tafrid, mufarrid, mufrad dia, mufarridun tu jamak, mesti dia tahu. Ada ni makna yang dikehendaki ahli syariat. Mufarridun ni maknanya orang yang berzikir, lelaki dengan perempuan. Dia sabak, dia mendahului orang lain, maknanya ke depan dia dalam bab kebaikan. Sesungguhnya sesiapa yang mencermati, ada lagi situ asal kata al-mufarridun seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qutaibah dan selainnya, orang-orang yang binasa saingannya dan menyendiri dari mereka. Maknanya orang-orang yang mendahulu. Kalau kita lah ni enggak, orangnya tinggal orang tu, makan asak kau tu, dia pergi dulu, letah orang habis. Lalu mereka tetap hidup dalam keadaan istiqamah, tak putus-putus berzikir kepada Allah. Itu maksud mufarridun yang dimaksudkan dalam ayat ni, dalam hadis ni. Sesungguhnya sesiapa yang mencermati nas-nas seperti ini dan nas-nas lainnya yang sangat banyak jumlahnya tentang penjelasan berkaitan keagungan pahala yang diberikan kepada lelaki dan perempuan yang banyak berzikir, besarnya, banyaknya ganjaran yang mereka perolehi, apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka berupa kenikmatan yang kekal abadi, pahala yang besar di hari kiamat kelak, agar jiwa manusia bangkit dalam kerinduan dan juga keinginan, supaya ini motivasi lah, maksudnya motivasi supaya manusia ni minat, timbul keinginan yang kuat untuk berzikir, dan hati bergetar kerana cinta dan penuh harap agar mereka termasuk dalam orang yang diberikan keutamaan seperti yang disebut ini, yakni para pemilik kedudukan yang tinggi dan derajat yang paling atas ini. Jadi makna kalau kita nak ni kena zikir. Sebab itulah hadirat dalam agama kita ni, bila kata zikir-zikir ni, dia tidak perlu siapa kita pergi masuk dalam gua, pergi dalam, tak perlu. Kita berzikir dalam keadaan hidup dalam masyarakat. Itu cara yang dididik oleh agama. Kita dapat dunia dan akhirat serentak. Tu. Sebab itulah Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku dia Al-Qiyam wal akhlaq fil Al-Qiyam wal akhlaq fil iqtisad wal intash, nilai moral dalam productivity. Maknanya umat Islam ni masyarakat yang bukan sekadar masyarakat pengguna lah, masyarakat yang mengeluarkan hasil, mengeluarkan produk dan sebagainya. Dia bincang tu. Jadi orang Islam ni dia disebut antara hadis mula-mula lah. Dia kata Allah suka kepada, innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutkina. Allah suka kepada kamu, maka akan dapat mahabbatullah lah. Sesiapa buat apa-apa ni dia fikir pada kualiti. Dia bincang hadis tu, maknanya orang yang bekerja, orang Islam yang bekerja, kita kata baca bismillah nak buat apa-apa, ingat tu, tak apalah tu asal. Tapi bila dia buat kerja, dia fikir kepada nak buat lagu mana dia jadi ada kualiti kerja dia. Tak kira lah kerja ke apa, tu zikir tu. Zikir tu. Mana orang duk kerja suku semai tu boleh pahala. Sebab tu anda pernah dengar bagus juga apa ni meninggal dah dak. Mahmud Zudi kan meninggal dah dak, Profesor Mahmud Zudi. Orang Kelantan kita juga dia tu nak. Anda pernah dengar dia sebut dalam TV, benda ni pun ulama sebut. Dah cuma dia bui penegasan dalam huraian yang sangat menarik. Dia kata kelebihan agama Islam kita ni dia merubah akal dan minda manusia.
banyak merubah akal dan minda. Kadang-kadang dia tak ubah pun kehidupan. Bila kehidupan itu sudah tidak menyalahi syariat. Kecuali kehidupan kita tu menyalahi syariat, baru dia ubah. Kalau kehidupan tu memang betul dah dengan kehendak Tuhan, dia akan ubah minda dan tahap pemikiran. Maknanya apa? Maknanya bila kerja kita tu sudah halal, kita bina zikrullah di atas kerja kita. Makna nak naik darjat dalam agama tak perlu tukar kerja. Kalau kerja tu sudah kerja yang halal. Itu cara agama. Tidaklah kata bila nak berzikir kena berhenti kerja. Ada orang kapuana tu kerja pegawai bank, berhenti kerja kerana nak berzikir. Kejut anak. Jerit bini dia. Bini kata aku kena buat kuih gitu. Bini dia buat kuih, jual kuih. Kapuana. Mak anak kata gong lah. Dia saya mak anak. Dia baik. Kata tu silap hal tu. Rupanya dia berzikir lagu mana? Dia berzikir kena pergi ke tempat. Dia buat satu tempat diberi lalang. Macam musalla kecil. Lepas tu nyarombok ke majlis agama. Tu anak tahu tu sebab ada yang anak kenal tu terlibat. Tu tak kena, bukan lagu tu zikir. Di rumah masing-masing lah. Kalau tu nak bangun tengah malam 1/3 akhir malam tu. Ini insya-Allah kita akan dapat maksud sebenar. Jadi maknanya orang Islam ni hak banyak berzikir, dia tidak akan menjejaskan kerja harian dia. Tak sikit pun. Bahkan dia memberi nilai tambah pada pekerjaan seseorang. Awak guru akan berlaku peningkatan kualiti dari segi perguruan tu. Mengajar dia tu dengan sebab zikir pada Allah. Sebab zikir dia meningkatkan keupayaan seseorang. Tu dalam konteks agama kita gitulah. Baik. Cuba kita tengok lagi di sini. Akan tetapi bagaimana seseorang hamba nak capai kedudukan ni? Jadi nak capai lagu mana ni kedudukan tinggi ni, paling tinggi lah. Ini adalah pertanyaan agung yang sudah sepantahnya bagi setiap Muslim untuk mengamati rambu-rambunya dan mengetahui jawab. Kena faham lah. Pendetail dia tu, maklumat-maklumat tu kita kena faham. Sementara itu telah dinukil dari kalangan salaf sejumlah pernyataan tentang makna laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Di antara pernyataan itu adalah, jadi yang disebut dalam ayat tadi perempuan-perempuan yang berzikir, lelaki-lelaki yang berzikir, banyak sebut lelaki, perempuan-perempuan, laki-laki buat begini. Apa maksud dia sebenarnya? Ini kita nak tengok pernyataan daripada salafus salih. Apa maksud lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir? Apa maksud? Sebab penting sangat. Sebab tu dia panggil fiqh. Sebab tu bagi anak kita ni, anak duk baca tu memang bagus. Dia memberi penjelasan. Orang kita bila kata zikir mesti syarat, seolah mesti kena ada ismaya duduk atas tika sejadah, dia kena ada wasbih tu. Hak tekak ni dua, hak tangan ni sah. Misalnya dah. Perlu betul ke begitu? Kadang kita nampak spesial ni mana? Dia jawab, ada anak dengar lah lucu, orang tanya apa letak tekak, dia kata sebab buah sebeh ni kan alat yang kita nak berzikir. Jadi tak kena letak dalam poket, tak kena letak telatak, kena letak tekuk lah tempat paling tinggi tu. Tu tengok tu kan. Bila terlalu nak mana-mana dalam agama, jadi gitulah. Nak mana-mana dalam agama. Ada, walaupun kita tahu ada ikutan tu, dia ada kuduah dia tu. Jadi kita ni nak bincang ni kuduah kita Rasulullah. Cuba tengok yang pertama. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, maksud laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir itu maksudnya mereka berzikir kepada Allah mana setiap kali lepas salat. Setiap kali lepas salat dia ada zikir dia. Zikir sebab Rasulullah ajar lah. Maksudnya zikir sendiri-sendiri tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, ni Masyuti pun sebut. Dalam kitab Itqan dia ada sebut. Anda tak ingat dalam bab apa? Dulu anda pun ngajar tu Itqan tu. Untuk pelajar-pelajar ringkasan Itqan, dia ada kitab Itqan tu asalnya sahih besar juga lah, 2 jilid. Jadi ada buat ringkasan 1 jilid. Kita guna tu. Memang dia sebut. Dia kata sahabat-sahabat Nabi ni bila lepas sembahyang kan, dia ada 2 keadaan. Setengah tu dia tetap duduk tempat tu dan dia berzikir sendiri-sendiri. Lepas ada setengah tu dia beranjak pergi ke tempat lain dalam masjid juga. Ada hak lama duduklah keadaan duduk berzikir, duduk doa, tentang masalah di memikir keadaan diri masing-masing. Itu cara didikan Rasulullah lepas sembahyang. Jadi teriman ni tanggungjawab dia. Nabi kata tak kira lah makmum tu tubik selalu ke,
Tanggungjawab tu imam tu dia mesti berdoa untuk makmumnya. Kena guna lah. Bukan kata Rabbana atini. Kena atina, bukan atini. Dia tanggungjawab dia. Bila dia doa dia kena sebut kami merangkumi semua makmum. Tu tanggungjawab dia. Makmum tidak gitu. Tu dah ada sebut. Dia kita ada mufrad, tak ada sebut tu bab doa. Tu kena ingat tu. Bukan bermakna maknanya kita doa tu berjemaah juga. Tu tidak sabit daripada Nabi. Tidak gitulah kedudukan dia. Mana bila masing-masing lah. Sebab kita ni kan ada masalah berbeza-beza. Masing-masing ingat pada masalah dia doa sesuai dengan masalah dia, keperluan dia. Itu cara. Kan praktikal tu. Lebih nampak menarik tu cara tu Nabi buat. Tu sebenarnya. Sebab dia kalau cara kita buat gini, jadi orang kita ni jadi tak doa. Tak ada tanggungjawab atas diri sendiri terhadap. Jadi kurang benar. Pendedah itu bagian tak kena. Sebab tu kalau kita ikut cara Nabi mendidik kita masing-masing ni kena bergantung kepada Allah. Dalam bab doa dia dengan Tuhan. Baca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tu baca tu yang nak pelik tu. Dia tak payah baca nak doa tu. Jadi kepelik tu baru tu. Lepas Covid berkali kesal. Kesal suntik ke tu mana tak tahulah. Dia jadi pelik. Pelik tu. Setiap kali nak doa, baca wa qala rabbukum ud'uni astajib. Dia tak payah baca tu arahan Allah supaya kita berdoa. Baca lalu dah doa tu. Tak payah baca tu. Kan jadi pelik gitu. So orang nak kata Rabbi syarli wa qala Rabbi syarli. Tak payah kata qala tu. Rabbi syarli lalu lah. Muka qala tu dhamir dia kembali pada Nabi Musa tu. Ya Rabbi syarli sadri nak jumpa Fir'aun tu tak? Tu benda-benda gitulah ulama ada sebut lagi tak semua. Jadi jangan pelik lah, jadi pelik. Jadi Ibnu Abbas kata maksud lelaki-lelaki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir ni maknanya setiap kali lepas maya dia berzikir, dia berdoa, pagi petang pun berdoa juga, berzikir juga, tepat masa nak tidur pun berzikir juga, bangun daripada tidur pun berzikir juga, dan setiap kali berangkat waktu-waktu pagi nak pergi kerja zikir juga, balik waktu petang ataupun keluar daripada rumah, balik daripada tempat kerja zikir. Nak gapo dia maksud Ibn Abbas ni? Cuba perhati molek dia sebut ni kan benda hak rutin harian. Benda hak rutin harian. Setiap kali lepas semaya, hak tu memang dah 5 kali sehari balik kurang tu. Kalau tak kira hak sunat-sunat, hak wajib saja. Lepas tu pagi petang, hak tu dah ni. Benda hak asah. Nak tidur, bangun tidur, tu asal tu. Mesti dah tu. Kalau tidur tak bangun-bangun tu lain cerita. Dan juga setiap kali nak tobik rumah patut nak balik ada berlaku. Kalau hak tu pun sebanyak mana dah tu. Tu kata Ibn Abbas. Kata Mujahid pula, ni Mujahid ni tabi'in. Hak tadi sahabat. Dia kata seseorang tidak tergolong lelaki dan perempuan yang banyak berzikir kepada hingga dia berzikir saat berdiri, duduk dan baring. Apa maksud dia? Maknanya kata Mujahid seseorang itu tidak dikategorikan sebagai laki-laki berzikir, perempuan berzikir kecuali dia berzikir masa berdiri pun dia berzikir, masa duduk pun berzikir, masa tidur berzikir lagi. Nak ayatnya berzikir semua dalam situasi macam mana pun. Bukan suruh berzikir sambil berdiri, bukan suruh berzikir sambil berdiri, bukan maksud gitu ni. Sebab ada anak dengar tu dia baca ayat tu lah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim tu kan. Waktu tu galak mana boleh tu dalil boleh berzikir bila diri, patut nyanyi musing pakai skirt lelaki pakai skirt tu kan. Tu lama dah tu mula-mula tu internet ana tengok di Turki tu lama dah. Pokok tarikat tu dia musing dia pakai sokok tinggi tu, dia pakai apa ni skirt jalur, dia musing musing. Pakai bapuk lah buat tu kita kelih pun tak ada gamuk. Dalam masjid tu buat kerja lagu tu. Tu tadi. Hak ni maksud Mujahid yang sesuai dengan ayat tadi. Nak ayatnya pada waktu diri pun boleh berzikir. Tak mesti duduk cokoh atas tikas jalan, itu maksud dia nya. Sambil berdiri berzikir lah. Sambil duduk pun gitu juga. Masa baring tidur pun gitu juga. Maknanya sama-sama. Dah keadaan manusia tu lah. Masa berdiri, duduk, baring tu ya keadaan manusianya. Zikir. Itu maksud dia. Nak ayatnya zikir ni dia tidak bermusim. Ada semua zikir. Kata Atha, ni tokoh lagi ni. Sesiapa yang salat 5 waktu dengan memenuhi hak-haknya, maka dia termasuk dalam firman Allah,
laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Maknanya kalau seorang itu semaya 5 waktu dengan memenuhi sifat-sifat salat Nabi, sudah termasuk dalam ayat tadi. Maknanya ni paling minimal lah, paling minimal melaksanakan salat 5 waktu dengan penuh menghayati sifat-sifat salat Nabi, sudah termasuk dah dalam ayat tu. Itu kata Atha. Dia kemuka ke situ 3 saja. Baik, di antara sifat mereka adalah salat di malam hari. Diriwayatkan dari Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan selain mereka melalui sanad yang sahih dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim, Al-Zahabi, An-Nawawi, Al-Iraqi dan selain mereka dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ayqadha ar-rajul ahlah min al-lail fa sallaya aw salla rak'atain jami'an kutiba min adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat." Apabila seorang laki-laki mengejutkan, yakni membangunkan isterinya di waktu malam, mana dia gerok isteri dia lah, dia kejutkan isteri dia supaya bangun pada waktu malam, lalu keduanya salat tahajud maksudnya, ataupun dia salat 2 rakaat bersama sembahyang Jumaat lah suami isteri itu, keduanya ditulis sebagai kelompok laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, termasuk dalam ayat tadi juga. 2 rakaat ya, tak banyak pun, baca ayat mana pun, tak ingat boleh je, tapi kena istiqamah lah. Kalau tidak istiqamah, tak banyak lah dapat kelebihan tu. Dia gini kita kena ingat, bila kita buat benda molek ni, dia boleh pahala selalu, tapi istiqamah tu dia penambah pahala, yang mengangkat, dia upgrade nilai ibadat. Istiqamah tu sendiri, dia bukan sekadar pahala, bukan sekadar pahala kerana buat tu, tapi orang panggil istiqamah tu dia boleh kelebihan lain pula. Tu Abu Amr bin As-Salah pernah ditanya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Adhkar, tentang ni lagu mana ni, apa maksud orang panggil kata kunci untuk digolongkan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir ni. Kita nak masuk orang lagu mana karakter dia, sehingga boleh dikatakan dia ni termasuk laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir, dapat ganjaran besar seperti dalam ayat tadi. Gapo dia tu garis panduan kita nak faham, kata kunci dah kita kata orang yang lagu mana tu, ciri-ciri dia tu, sehingga boleh dia ni tersenarai sebagai laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir. Maka Abu Amr kata gini maksud dia, apabila seseorang konsisten, yakni istiqamah melakukan zikir-zikir yang dinukil dari salaf, baik pagi maupun petang, dari salaf ni mana kita terima daripada ulama-ulama yang meriwayatkan zikir itu daripada Nabi, itu maksud dia. Zikir ni jangan duk ambil ikut zikir ni kena ambil hak sahih daripada Nabi. Bukan sekadar kita boleh kelebihan, kita boleh pahala dengan sebut kalimah tu, sebab bertabarruk dengan kalimah. Sebab kalimah Nabi, lafaz yang keluar dari Nabi ni wahyu. Kalau orang lain besar setara mana serba dia pun tidak wahyu. Tu silap faham orang kita. Sebab dia tengok besar ustaz serba dia tu noh, mesti besar pahala tu. You tak kira gitu. Besar kata buat sebaiknya pun tak jadi, dia tak kira gitu tu. Dia kira ni sahabat bernabi ke tidak. Wah mana orang serabut anak sebut gitu. Ada atas mesej kan, apa tak sebut gitulah ustaz, dia tu tak sedap dengar kata. Memang anak tak sedap dengar pun. Dia masuk tak tahu mana dia boleh kecil hati tu. Kita kata kena sebut sebab orang kita ni memang dia ada kalau tengok pakai yang gitu ke dok, mata berbuka jadi macam tu. Kita nak buat hatu ya. Nak buat hatu bahaya tu. Selagi tak cabut hak tu, orang boleh tipu kita. Pada waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang berbeza-beza. Nak ambil sikit lagi baik siang maupun malam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Maka mereka termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah SWT. Jadi sini apa yang ditekankan oleh Abu Amr bin As-Salah, dia kata konsisten dalam zikir. Syaratnya zikir tu mesti sabit daripada Nabi. Akan dapatlah, akan tersenalah hadiah tu sebagai golongan lelaki az-zakirun wa zakirat tu. Termasuk dalam tu.
Gitulah. Nak habislah sikit lagi ni. Kita habis sikit lagi ni. Minggu minggu lepas tak hari kita panjang sikit. Habis bab ni. Sikit tu. Syekh Al-Allamah Abdul Rahman As-Sa'di. Syekh Sa'di ni terkenal dengan Syekh Sa'di. Dia ada tafsir dia ni. Syekh Sa'di tengok bagus tafsir dia ni. Sangat menarik. Syekh Sa'di ni. Dia kata paling minimal lah seseorang itu akan tersenara. Ciri-ciri paling minimal yang ada pada az-zakirun wa zakirat, perempuan yang banyak, lelaki banyak berzikir, perempuan yang berzikir seperti sebut dalam ayat ni, paling minimal adalah seseorang yang komitmen, yang mana committed dengan wirid-wirid pada waktu pagi dan wirid-wirid pada waktu petang, dan dia berzikir setiap kali lepas salat 5 waktu. Dan ketika ada faktor-faktor tertentu dan kondisi-kondisi khusus, kok dia ingat dah nak masuk bilik air, dia baca dah. Dia konsisten hak jenis tengok cermin, baca zikir. Hak tiap-tiap hari itulah. Kok besar-besar, hak mudah-mudah tu. Walaupun dia mungkin dia tak ingat banyak, tapi dia buat tu dengan penuh istiqamah dan dia committed dengan zikir tu. Baca semua. Menjadi keharusan melakukannya terus-menerus di semua waktu dalam segala keadaan. Sesungguhnya itu adalah ibadat yang menjadikan keunggulan orang yang mengamalkannya, sementara dia dalam keadaan biasa je, relax bila tengok cermin kata lalu Allah ma ahsana khalqi fa ahsan. Dia gitu benar reka-reka, tapi hak sabit bernabi dan dia buat dengan penuh istiqamah, konsisten itu. Tu dalam keadaan santai bukan kata mesti duduk selalu ada sejadah ambil air semaya, duduk dalam keadaan gitu sebab tu anak kata kadang-kadang kita tengok orang yang nampak payah pun tak pakai luar biasa, pakai baju t-shirt pun, kalau dia amal ni dia naik tinggi dalam agama. Setengah orang kita tu kalau budak-budak rambut panjang sampai waktu maya naik maya dia kelir, padahal bagi anak tu okey, tak ada masalah apa pun. Kadang-kadang pekerja nak bukti kerja adalah peluh sikit tu dah. Tak boleh selalu dah bagi lagu tu. Nak tak kena banyak tu. Silap faham tu. Biarlah. Sahabat-sahabat Nabi dulu gitu. Cuma Nabi suruh mandi hari Jumaat tunggu ramai saja, orang penuh nyebang. Tapi bos maya 5 waktu ni dalam keadaan tidaklah berat sangat. Nak tukar pakaian nak kali itu nunggu dia hijau tengah panas pula. Tak apa tu. Biarlah. Peluh ni tidak najis. Tu. Masa budak-budak dia duduk main Ana ingat lagi di masjid tu kenali biar nak sebut sikit. Moga ana terlibat juga mungkin kita budak-budak duduk main dia ingat lagi cucu tu kenali, lepas tu anak tu kenali, dia ada lagi masa tu. Kalau dia klik sekali-sekala lah daripada Mekah tu. Dia buat sepatut guru ayah mak ni anak tu kenali. Lepas tu anak tu kenali sebenarnya zaman anak tu dah lagi Haji Abdullah Zawawi, Ayah Leh Saleh, Haji Saleh tu duduk Mahmud tu, Haji Mahmud tu. Dia klik sekali, kita pun tak kenal dia tak, tapi dia panggil budak mana. Dia wujud kelak. Dia buat sepatut ayah mak bakok dulu. Dia jaga masjid ni. Dia pun main tak apa. Berjeruk peluh pun dia kata ambil wudu. Gak ambil wudu dah lah peluh dah ambil wudu pula berjeruk baju. Tak apa nak imam. Tu molek ni. Lepas tu bang sikit-sikit orang tu apa bang. Bukan sekat budak kalau benda-benda lagu tu nak ambil kira jadi payah agama. Tapi dia suruh tak basuh kaki. Tak suruh cemar kapet. Benda-benda gitu. Tu molek. Jadi kau gitu tak apalah tu. Cuba kita tengok ni kata Syekh. Dia kata komitmen di atas wirid tu. Tu. Ia juga merupakan faktor pendorong kepada kecintaan kepada Allah dan makrifat kepada Allah, membantu kepada kebaikan dan menahan lisan dari perbuatan-perbuatan. Ini juga termasuk zikir. Kecek jaga bahasa tu. Tu jalan juga tu. Demikianlah kata Syekh As-Sa'di. Aku memohon, kata penulis ini, aku memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-namanya yang indah untuk menjadikan kami dan kamu semua termasuk dalam senara laki-laki dan perempuan-perempuan yang banyak berzikir pada. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong mereka yang disiapkan oleh Allah yang akan mendapat keampunan besar di hari akhirat kelak. Sesungguhnya Allah lah yang maha berkuasa atas hal itu. Jadi Allah hakikat sebenarnya memberi kelebihan kepada seorang, tapi kena buatlah peraturan dia, kena patuhlah kepada peraturan dia buat tu.
Dan Allah ni dan sangat patut untuk mengabulkan permohonan. Dan Allah ni sebenarnya akan memenuhi permintaan kita yang sebenarnya. Habislah setakat tu hadirin-hadirat. Kita cuba hayati dan cuba tingkatkan dia punya mutu kehidupan kita dengan iringi hidup kita dengan zikir. Untuk sesi akan datang, kita akan bincang pula variasinya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan zikir. Di sini kita akan nampak dalam perbincangan ni, tajuk ni, dia cuba memperluaskan makna zikir berdasar pada riwayat. Zikir ni mesti duduk sela lendik tu kau lagu mana? Hadis-hadis sebut tentang zikir ni bukan satu laras, banyak laras. Itu dia akan bincang akan datanglah insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.